Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wala tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'd. Ya, kita masih lagi di hadis Jibril. Pertanyaan Jibril alaihissalam pada kali ini, bilakah nak berlakunya hari kiamat? Bila akan berlakunya hari kiamat? Akhbirni mas-sa'ah, akhbirni an waqti qiyamis sa'ah. Khabarkan pada daku, wahai Muhammad, bilakah akan berlakunya hari kiamat? Hari kiamat datangnya dengan tiba-tiba. La ta'tihim illa baghtatan. Datangnya hari kiamat itu dengan tiba-tiba. Tiba-tiba datang. Memang ada tanda tentang hari kiamat, dan mungkin kedatangan hari kiamat tu lepas kita mati nanti kot. Sebab banyak lagi peristiwa yang akan berlaku sebelum hari kiamat. Kedatangan baginda Isa alaihissalam, Ya'juj wa Ma'juj, Dajjal, matahari akan naik sebelah barat, banyak lagi. Dan selepas matahari naik sebelah barat, so kalau dikira masih ada lagi 100 tahun umur dunia, masih lagi. Tapi tidak dimaktubkan dalam hadis, cuma dikira oleh ulama bahawa selepas matahari naik sebelah barat, lebih kurang ada 100 tahun lagi umur dunia. Banyak lagi peristiwa yang akan berlaku. Matahari naik sebelah barat, dan hari yang mana digoncangnya dunia, kiamatnya dunia. Ini sebelum peristiwa yang terakhir yang berlaku sebelum hari kiamat, iaitu Allah Ta'ala akan datangkan satu angin yang harum, yang lembut, yang akan mematikan semua orang-orang yang beriman. Semua orang beriman akan mati dengan tiupan angin tersebut, lembut dan harum baunya. Tinggallah orang-orang yang kafir, dan pada masa itulah hari kiamat akan datang. Kerana janji Allah Subhanahu wa taala, selagi dan sehingga masih ada mereka yang mengucap la ilaha illallah dan orang yang mengatakan Allah Allah di dunia ini, maka kiamat tak akan berlaku. Jadi kiamat akan berlaku apabila dihabiskan, maknanya apabila dimatikan semua orang yang beriman, tinggal lagi mereka yang tak beriman. Maka disitulah datangnya hari kiamat. Jadi ditanya kepada Nabi SAW, bila nak berlakunya kiamat? Bila akan tibanya hari kiamat? Maka baginda SAW menjawab, dan hari kiamat baginda menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ul, al mas'ul. Nabi tak jawab ma ana a'lama minka, bukanlah aku tu lebih tahu daripada kamu. Jawapan itu Nabi tak bagi, bukanlah aku mengetahui lebih daripada kamu. Tak, Nabi jawab mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Al mas'ul di sini nak menunjukkan bahawa alif lam di hadapan al mas'ul tu ialah nak menunjukkan alif lam itu memberi makna allazi. Manil ladzi su'ila, manil ladzi mal allazi su'ila. Jadi siapa sahaja
Allazi su'ila. Al-mas'ul maksudnya allazi su'ila. Siapa sahaja yang ditanya mengenai hari kiamat, maka dia tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Jadi siapa sahaja yang bertanya, sama ada orang yang bertanya atau orang yang ditanya. Orang yang bertanya pun tak tahu, iaitu Jibril AS pun tak tahu. Dan yang ditanya, iaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sendiri pun tak tahu bila nak berlakunya hari kiamat. Al-mas'ul itu siapa sahaja. Jadi umum di sini. Allazi su'ila. Siapa sahaja yang ditanya mengenai hari kiamat, maknanya tak ada siapa pun yang lebih mengetahui. Tak ada siapa pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala bila akan berlakunya hari kiamat. Jadi penafian itu secara umum. Secara umum. Jibril pun tak tahu, baginda pun tak tahu. Jadi ada pendapat, ada satu golongan yang mengatakan Nabi tadi mengetahui ilmu gaib. Jadi tak tahu juga. Rasulullah pun tak tahu. Ada golongan Biruliyah. Satu, kalau kita di India, Pakistan, golongan itu dia memuja Rasulullah tinggi sangat, sama dengan Tuhan. Dia kata Nabi tahu ilmu gaib. Kadang-kadang dalam berjanji tu kan, dalam selawat tu, yang mana dia kata Nabi tu mengetahui yang tersembunyi dan yang terselindung. Yang mengetahui yang tersembunyi dan terselindung Allah Ta'ala aja, tak ada siapa pun yang tahu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dan memberitahu. Benda tu baru Nabi tahu, tidak Nabi pun tak tahu. Jadi siapa yang bertanya, sama ada orang yang bertanya maupun orang yang ditanya, kedua-duanya tidak mengetahui bilanya berlaku hari kiamat. Cuma ada tanda bila akan berlakunya hari kiamat. Ada tanda. Tanda yang mana akan berlakunya hari kiamat. Apa itu tanda? Nabi SAW akan beritahu, antalida amata rabbataha, iaitu seorang hamba yang akan melahirkan tuannya. Antalida amata rabbataha, maknanya seorang tuan akan melahirkan seorang hamba akan melahirkan anaknya, melahirkan tuannya. Di sini nak bagi tahu hamba akan melahirkan tuannya. Keadaan tiga tafsir. Hamba melahirkan tuannya, yakni berlakunya, pertama sekali berlakunya pendurhakaan anak kepada kedua ibu bapa. Kenapa? Anak akan buat muamalah ibu dia tu, bapanya tu seperti orang gaji. Seperti orang gaji, buat macam hamba. Berlakunya penderaan macam tu. Letak rumah ibu-ibu, diletak di rumah orang-orang, ibu dan ayah letak rumah rumah orang tua, tak sanggup jaga. Jadi berlakunya pendurhakaan. Anak tak sanggup lagi jaga ibu, anak tak sanggup lagi jaga kedua ibu bapanya, sedangkan ibu bapa tu menjaga dia semasa kecil. Hadap Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bila ditanya oleh seseorang, dia kata, ya sahabat Rasulullah, dia kata, saya telah berkhidmat pada ibu saya untuk melakukan haji. Yakni saya pikul dia. Zaman tu zaman tak ada wheelchair, kena pikul, letak atas belakang, buat haji untuk menghajikan ibunya, untuk menunaikan haji. Dia pikul dengan sa'inya, dengan tawafnya. Mana tempat-tempat semua makam-makam yang mana terdapat di tempat haji, beliau pikul atas belakang dia. Maka dia kata, adakah daku telah membayar atau daku telah menunaikan hak daku pada ibuku?
Hadrat Ibnu Mas'ud berkata, Allah, susu yang diberikan pada kamu pun tak terbalas nilainya. Susu yang dia bagi masa kamu kecil tu pun kamu tak boleh balas. Kamu rasa kamu pikul dia untuk hajikan dia, kamu dah balas segala jasanya. Oh, terlampau jauh, tak sampai lagi. Susu yang dia bagi kat kamu sekali pun tak cukup lagi untuk balas. Jadi ibu bapa tidak lagi dihormati. Maknanya, jadi Nabi cerita sini, antalida amata rabbataha, antalida amatu rabbataha, hamba akan melahirkan tuannya. Jadi hamba akan melahirkan tuannya. Maksudnya anak tu tafsir pertama, anak tidak lagi menghormati kedua ibu bapa. Anak buat ibu bapa macamlah orang gaji. Jadi takkanlah anak-anak ambil ibu bapa letak rumah dia untuk jaga anak dia. Taklah jaga dia sebelum ni, lepas tu jaga anak dia pula. Ibu bapa datang mari mengunjung ke rumah anak, tinggal bersama anak kerana nak jaga cucu. Itu pun tak setuju saya. Itu pun tak boleh. Tak apa, mak saya nak, ayah saya setuju. Lah, bagilah masa usia dia yang di hujung senja tu untuk melakukan ibadat ni, suruh jaga cucu. Naklah jaga kamu masa kecil, ni suruh jaga anak kamu, jaga cucu pula. Tak setuju. Tak setuju benar. Walaupun dia nak, walaupun kedua mak kita setuju, ayah kita setuju jaga cucu, janganlah bagi jaga cucu. Kita jaga sendiri anak kita. Apa suruh mak kita jaga, ayah kita jaga? Ini dia salah satu yang mana tidak menghormati kedua ibu bapa. Apatah lagi letak ibu bapa di rumah orang tua. Allahu Akbar, jauhnya. Nanti dunia ni dia roda. Satu masa kita buat orang, satu masa dia akan berada di bawah. Anak-anak kita pula akan buat kita macam tu bila kita buat begitu kepada kedua ibu bapa kita. Yakni anak, yakni tuan. Jadi anak tadi muamalah dia macam tuan. Macam-macam suruh ibu bapa dia. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang keduanya ialah zaman haramnya berlaku pengharaman. Zaman haram, yakni sistem penghambaan. Sistem penghambaan dalam Islam memang ada dalam fiqh sebelum ni. Cuma orang-orang Europe, orang-orang Barat, dia menafikan. Kenapa dijadikan hamba manusia ni? Islam memperhambakan orang. Mana boleh Islam memperhambakan orang? Sebenarnya sistem ni ada sebelum Islam lagi, ke zaman Islam tu. Jadi sebenarnya Islam tu sebab apa kadang-kadang berlakunya menjadi hamba? Kerana apabila pemberontak sesuatu kerajaan, dia menentang kerajaan, dia memberontak, maka pemberontak itu yang menentang tadi boleh dia, maka pemerintah akan menghapuskannya pemberontak tersebut. Jadi dia ditangkap dan dibenarkan hidup. Jadi orang-orang yang menentang Islam zaman kerajaan Islam dahulu, mereka-mereka yang menentang Islam dan mereka-mereka yang ditawan, sepatutnya mereka dibunuh, tetapi mereka dibenarkan hidup. Jadi mereka dikeluarkan daripada seksaan yang besar kepada seksaan yang kecil, iaitu sepatutnya mereka dibunuh, tetapi mereka dibenarkan hidup sebagai hamba. Sebagai hamba, hidup sebagai hamba. Dan sistem tu sudah tidak ada secara halal lah. Tapi masih ada lagi dalam dunia ni sistem tu secara haram. Sistem memperdagangkan manusia masih ada lagi. Sistem perdagangan manusia selalu dikempen semua berhati-hati, berwaspada. Sistem memperdagangkan yang anak-anak hilang tu, semua tu nak dagang tu, nak jadikan hamba. Masa kita orang di madrasah, masa belajar di Pakistan dulu, ada kawan
Yang mana budak-budak madrasah kena 3 orang kena dijadikan hamba. Sebab dia seorang terlepas. Dia kata kami 3 orang pergi ke pasar, hari cuti pergi ke pasar, tiba-tiba ada orang letak apa tak tahu, terkena dan dia pengsan. 3 orang pengsan. Jadi pasal pengsan sudah duduk dalam satu hutan, dalam satu kawasan hutan tak tahu di mana. 2 orang sedar, yang tinggi seorang tu, dan orang ketiga, kawan dia yang ketiga tak sedar. Kawan kita yang ketiga tu kejut-kejut pun tak sedar, kejut-kejut tak sedar juga. Jadi 2 orang ni kata kita lari lah. Jadi adalah orang yang menjaga. Lepas tu 2 orang ni lari. Bila orang yang menjaga tu nak bagi makanan, tengok 2 orang ni tak ada, maka dia pun kejar, carilah, cari jumpalah 2 orang. Cerita Hindustan betul-betul. Jadi lari tu nak jadi cerita Hindustan tu, memang cerita Hindustan tu macam itulah kehidupan dia. Jadi lari-lari, jumpalah stesen kereta api. Itu yang kata Hindustan tu, stesen kereta api. Memang orang sana orang Hindustan. Jadi stesen kereta api yang bawa barang, kereta api barang. Jadi mereka pun tengok kereta api sampai tu, nak naik lah, nak panjat kereta api tu, nak melompat atas kereta api. Dah orang sana yang tangkap dia tadi tembak, tom, kawan dia kena seorang, jatuh di paha, tak jadilah naik, tak sempat nak lompat. Seorang lagi dah lompat. Dia kata tak apalah, tinggal aku, kamu pergi. Dia tinggal satu tempat tu sampai kereta api berakhir. Di situ baru tahu di mana. Lepas tu budak ni balik ke madrasah, dia cerita habislah macam mana dia kena. Jadi nak pergi cari 2 orang lagi, kat mana tak tahu. Dia pun tak tahu yang masa dia sedar tu dia di mana, di kawasan mana. Luas kereta api sana. Malaysia ni sempit je, 500 kilo je paling jauh. Sana tu 2,000 kilo, utara ke selatan dekat 3-4,000 kilo. Naik kereta api pun mesti main hari. Main hari naik kereta api 36 jam. Naik kereta api saja. Saya pernah naik kereta api masa di India tu 72 jam. 56 jam. 3 malam 2 hari ke atas kereta api. 3 malam 2 hari. Oh, pengalaman. Turun tu macam duduk tengah ombak lah. 3 malam 2 hari. Jadi situ luas, tak tahu di mana. Jadi tak tahulah yang kawan tadi tu kena tembak. Mana orang memperdagangkan manusia. Hilang-hilang tu dia berdagang manusia. Itu secara haram. Jadi sebenarnya di zaman maksudnya ada di zaman Rasulullah pun, iaitu siapa? Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah iaitu hamba yang berada di rumah Nabi SAW, berkhidmat. Bapa saudara dia yang mencari dia, mana Zaid yang telah dicuri dan dijadikan hamba. Selepas tu jualan-jualan, sampailah Zaid itu ke rumah Nabi SAW. Nabi pelihara dia, tapi datang dalam bentuk seorang hamba. Sebenarnya dulu dia merdeka, tapi dia telah dihina dan diseksa. Dan dia orang ni pun tak tahu asal dia mana, tak tahu hamba aja, datang macam tu. Jadi bapa saudara dia mencarilah Zaid itu, dan jumpalah Zaid di rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jumpa di rumah Rasulullah. Bila jumpa di rumah Rasulullah dan beritahu kepada ayah Zaid bahawa Zaid berada bersama orang Quraisy, orang daripada Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim. Rasulullah daripada Bani Hashim. Jadi datanglah ibu bapanya, datanglah bapa dan beserta bapa saudaranya untuk mengambil Zaid di rumah Rasulullah. Maka datang, dia kata saya nak bayar ni, saya nak tebus balik anak saya yang ada bersama tuan. Nabi kata tak perlu, kalau ini anak tuan, tuan ambil aja, saya tak kata apa. Cuma satu saja saya nak pesan, sama ada dia setuju atau tidak dengan tuan, itu saya tak tahu. Tapi saya boleh bagi budak ni kepada tuan kembali. Tapi budak ni nak pergi dan nak pergi, itu saya tak boleh paksa. Maka dipanggilnya Zaid. Maka Nabi SAW memperkenalkan, kamu kenal tak 2 lelaki itu?
Zaid kata, ya, itu ayah saya, itu pakcik saya. Sekarang mereka datang untuk mengambil kamu, tapi aku telah beritahu, kalau kamu, saya tak boleh paksa kamu untuk apa kamu bawa. Jadi saya benarkan kamu pergi, tapi saya tak paksa. Maka Nabi Hadrat Zaid radhiyallahu anhu melihat kepada kedua ayah dan pakciknya, dan melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok Rasulullah, tengok dua orang ayah dan pakcik, tak tahu nak pilih mana. Maka Zaid telah memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah dia kata, Zaid, kamu pilih hidup sebagai hamba? Ya, kalau hidup itu lebih baik daripada merdeka. Kenapa? Duduk dengan Rasulullah, siapa tak nak? Tapi bila orang mengetahui sajalah, orang boleh duduk. Kalau orang tak tahu nak duduk macam mana. Jadi duduk dengan Rasulullah, tinggal bersama Rasulullah, memilih lagi jalan jadi hamba. Tak apalah hamba pun, duduk dengan seorang Nabi yang begitu besar. Maka dengan itu, maka Nabi SAW telah memerdekakan Zaid dan telah menjadikan Zaid sebagai anak angkatnya. Bebas Zaid. Jadi sistem tu. Jadi kita berbalik kepada perkataan Nabi, yang mana Nabi mengatakan hamba akan melahirkan tuan. Jadi ada sistem penghambaan, adalah jual hamba, jual beli. Jadi adalah seorang tuan telah membeli hamba wanita. Hamba ni dia seperti isteri. Maknanya tuan dia, iaitu tuan lelaki, boleh bermuamalah dengan hamba wanita macam isteri. Cuma hamba lelaki tidak boleh bermuamalah dengan tuan yang wanita macam suami isteri, tak boleh. Cuma yang lelaki dengan yang wanita boleh. Maka daripada itu lahirlah anak. Daripada hamba tadi lahirlah anak. Maka hamba itu kita panggil dalam sistem fiqh umul walad. Umul walad. Umul walad ni dia ada banyak hamba. Hamba mudabbar, hamba umul walad, macam-macam hamba mudabbar yang berjanji dia akan merdeka dengan kita bagi, suruh dia bekerja dan dia bayar pada kita, dan satu masa dia boleh merdeka. Dia panggil hamba mudabbar. Dan satu lagi umul walad. Umul walad ni hamba yang mana dia tak boleh dijual lagi lah. Sebab hamba itu adalah anak kepada tuannya, sebagai ibu kepada anak bagi tuannya. Dipanggil umul walad. Dengan hamba tadi lahirnya anak daripada tuannya, maka hamba itu akan merdeka apabila tuannya meninggal nanti, dan dia tak boleh dijual. Tapi zaman berlakunya pengharaman, orang tak kisah, yang tak boleh jual, hak haram pun jual juga. Jadi jual juga zaman haram, zaman yang mana dia jual hamba tu, dan hamba tu dijual beli. Last kali anak yang lahir bersama ayah tu dah besar, maka dia beli balik mak dia kembali bila mak dia dijual di pasar. Jadi sebab itulah antalida amatu rabbataha, ibu akan melahirkan tuannya. Jadi tuan yang beli dia tu adalah anaknya. Itu zaman pengharaman. Zaman pertama, zaman tidak menghormati kedua ibu bapa, tafsirnya. Zaman kedua, zaman perharaman telah berlaku, yang mana tak boleh jual pun jual juga. Hak haram diniagakan juga. Jadi sebab itu anak dibeli oleh tuannya, ibu dibeli oleh tuannya. Itu salah satu tanda daripada alamat kiamat.